Selamat sejahtera, nama saya Iminci dari Seksyen 20, Kumpulan 2, khusus Penghayatan Etika dan Peradaban. Antaranya adalah nama ahli kumpulan saya. Tema kumpulan kami ialah alam sekitar dengan tajuk isu dan halangan dalam mencapai kelestarian alam sekitar di Malaysia. Selamat sejahtera. Sejak kebelakangan ini, terdapat pelbagai isu berkaitan alam sekitar sering menjadi buah mulut media massa. Menurut berita, Malaysia mengalami isu kemapanan yang lebih serius seperti penebangan hutan dan kehilangan biodiversiti yang mencapai tahap membimbangkan serta menimbulkan cabaran yang berat kepada keseimbangan ekosistem Malaysia. Baru-baru ini, Malaysia mengalami gelombang haba yang menyebabkan kebimbangan tentang kecukupan bekalan elektrik dan air. Kelestarian alam sekitar didefinisikan sebagai interaksi bertanggungjawab dengan alam sekitar untuk mengelakkan pengurangan sumber semula jadi dan kualiti persekitaran untuk jangka panjang. Dalam kata yang lain, persekitaran akan bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam jika bumi telah mencapai kelestarian. Pembalakan isu peningkatan kadar pembuangan sampah dan pencemaran udara harus dibincang secara terperinci untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang aktiviti yang menjadi halangan untuk mencapai kelestarian alam sekitar. Antara pernyataan masalah adalah pembalakan haram yang menyebabkan banjir. Menurut pakar dari UKM berkata, penduduk kawasan rentan di negeri pantai Timur Semenanjung, khususnya Pahang, berdepan risiko banjir teruk setiap tahun sekiranya aktiviti pembersihan hutan dibiar berterusan tanpa sistem tadahan air sebagai pelampung. Selain itu, pernyataan kedua adalah peningkatan tahap pembuangan sampah di tempat awam dan kegagalan menggitar semula sisa. Statistik JPSPN menunjukkan pada tahun lepas, negara hanya merekodkan kadar kita semula pada 31.52% berbanding dengan negara maju mencatatkan sekurang-kurangnya 60%. Laporan menunjukkan berlaku peningkatan ketara penghasilan sisa oleh penduduk negara ini dalam tempoh 5 tahun lalu, iaitu pada tahun 2018 kepada tahun 2020. Seterusnya, masalah ketiga ialah pelepasan asap kenderaan bermotor yang menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara negara. Menurut data daripada JPJ, jumlah kenderaan meningkat secara kumulatif dari tahun 1998 kepada tahun 2020. Selamat sejahtera, nama saya Ong Kang Nen, nombor metrik DD220058. Saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian pertama adalah untuk mengkaji pembalakan haram yang berlaku di negara Malaysia dan kesannya terhadap kelestarian alam sekitar. Objektif kajian kedua adalah menganalisis punca-punca peningkatan kadar pembuangan sampah di tempat awam dan kegagalan mengitar semula sisa buangan. Objektif yang terakhir adalah untuk membincangkan isu pelepasan asap kenderaan bermotor yang menyumbangkan kepada kemerosotan kualiti udara negara. Kajian ini penting untuk menyedarkan kepentingan kelestarian alam sekitar terhadap masyarakat di negara Malaysia. Pembalakan secara haram membawa negatif impak yang serius terhadap ekosistem. Kajian ini juga menumpukan perhatian dalam proses kita semula yang kurang diambil perhatian oleh masyarakat zaman modernisasi ini. Pembuangan sampah merata-rata bukan sahaja menjejaskan imej negara, ia juga menjadi media penyebaran penyakit-penyakit. Seterusnya, pelepasan asap daripada kenderaan bermotor merupakan salah satu faktor utama pemanasan global dan kesan rumah hijau. Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan pelepasan asap kenderaan bermotor, iaitu penyakit pernafasan dan kardiovaskular serta peningkatan suhu akibat karbon dioksida yang terlampau banyak. Alam sekitar menurut kerana usaha dan cabaran dalam mengaplikasikan pendidikan alam sekitar dalam sistem persekolahan di Malaysia. Alam sekitar merujuk kepada semua unsur fizikal, biologi dan sosial yang terdapat di sekitar kita termasuklah udara, air, tanah, tumbuhan dan haiwan. Pembalakan haram pula berdasarkan jurnal isu-isu perundangan dan penguasaan berkaitan kehidupan liar di Malaysia adalah aktiviti penebangan pokok yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan. Flora dan fauna menurut jurnal ramuan flora dan fauna dalam mujarabat Melayu, flora merujuk kepada tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan yang tumbuh di suatu kawasan atau wilayah tertentu. Fauna di sisi lain merujuk kepada haiwan atau binatang yang hidup di suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kedua istilah ini memiliki kesan yang signifikan pada persekitaran dan manusia. Flora dan fauna memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan dan haiwan saling bergantung satu sama lain dalam putaran kehidupan. Dalam Youth Environmental Engagement in Malaysia, belia menunjukkan kesedaran tinggi terhadap isu alam sekitar, tetapi keterlibatan praktikal perlu ditingkatkan. Haliza Abdul Rahman menekankan peranan penting belia sebagai ejen perubahan dalam menjaga kelestarian alam. Dengan sumbangan 45.8% terhadap populasi Malaysia, penyertaan belia menjadi kunci untuk membentuk masa depan negara. Peningkatan kesedaran dan keterlibatan langsung belia menjadi kunci utama dalam mencapai kelestarian ekologi, baik di tingkat nasional maupun global.
Dalam pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, penelitian menekankan pentingnya harmoni dengan alam sekitar dalam pengembangan industri. Strategi kawasan industri hijau ditekankan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Jurnal ini memberikan wawasan tentang keseimbangan ekosistem dalam pembangunan industri, menganggapnya sebagai aset kunci untuk mencapai pembangunan moden dan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Terdapat 3 tujuan penting dalam kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti punca-punca kerusakan ekosistem. Malaysia, aktiviti utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem, termasuklah pembalakan haram yang merangkumi amalan penebangan hutan tanpa sembarangan, peningkatan kadar pembuangan sampah di tempat awam yang boleh kami jumpai di masa tempat, dan juga pelepasan asap daripada kenderaan bermotor yang mengandungi pencemar udara seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida. Selain itu, tujuan kajian kedua adalah untuk menyelidiki kadar penyumbang utama pencemaran terhadap sekitar. Aktiviti yang banyak menyumbang dalam pencemaran terhadap sekitar adalah pelepasan asap daripada kenderaan bermotor dan kegiatan perindustrian. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap kenderaan bermotor sebagai sumber pembuatan utama dan penggunaan api fosil yang tinggi dalam perindustrian untuk memenuhi keperluan masyarakat. Tujuan kajian yang seterusnya adalah untuk mengkaji tahap keprihatinan masyarakat terhadap alam sekitar. Dengan ini, pihak kekuasaan dan pertubuhan bukan kerajaan boleh merangkak inisiatif pelestarian yang lebih relevan dengan keperluan dan nilai masyarakat setempat bagi meningkatkan kesetaraan masyarakat supaya boleh sama-sama menjaga ekosistem negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pembalakan haram merupakan kegiatan pembalakan secara haram. Ianya merupakan salah satu jenayah yang semakin berleluasa di negara ini. Kesan yang akan terjadi hasil daripada pembalakan haram di hutan-hutan ini ialah berlakunya kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Selain itu, kawasan tak tahan juga akan berkurangan. Bukan itu sahaja, hakisan tanah ke dalam sungai juga akan berlaku. Langkah mengatasi kegiatan pembalakan haram ini ialah pihak berkuasa perlu merangka kerja undang-undang perhutanan yang kukuh. Selain itu, mereka juga mestilah mengemas-kini urus takbir bahagian perhutanan dan memperkenalkan hukuman yang lebih ketat kepada pesalah. Kesimpulannya, untuk mengatasi masalah pembalakan haram, ianya memerlukan pendekatan pelbagai pihak. Seterusnya, pada masa kini, angka jumlah pembuangan sampah telah menjadi semakin banyak di Malaysia dan situasi ini menjadi semakin serius disebabkan peningkatan jumlah penduduk. Masalah pembuangan sampah di merata-rata tempat, terutamanya di tempat awam, dan juga kegagalan mengitar semula sisa buangan sering berlaku di Malaysia. Hal ini disebabkan masyarakat kurang sedar terhadap impak negatif isu ini terhadap alam sekitar. Isu ini akan menyebabkan pencemaran air yang mengancamkan kesihatan manusia dan kehidupan haiwan akuatik. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi menangani masalah ini, iaitu pihak kerajaan perlu menyediakan lebih banyak tong kita semula, memastikan pengurusan sampah yang lebih sistematik dan menguatkuasakan undang-undang. Kesimpulannya, pihak berkuasa, industri dan masyarakat mestilah berganding bahu untuk mencapai kelestarian alam sekitar di Malaysia. Jadi, isu semasa yang berlaku di negara kita adalah pelepasan asap dari kenderaan bermotor. Ianya merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara di seluruh dunia. Kesan daripada pelepasan asap dari kenderaan bermotor ini akan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Langkah-langkah untuk kita mengurangkan pelepasan asap dari kenderaan bermotor adalah dengan menggunakan kenderaan awam. Penggunaan kenderaan awam adalah salah satu langkah yang efektif untuk mengurangkan pelepasan asap dari kenderaan bermotor. Ini kerana kenderaan awam seperti bas, kereta api dan tren dapat mengangkut lebih ramai penumpang dalam satu perjalanan dan mengurangkan bilangan kenderaan peribadi di jalan raya. Hal ini dapat membantu mengurangkan pelepasan asap dan meningkatkan kecekapan tenaga keseluruhan sistem pengangkutan awam. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan berkongsi kesimpulan projek ini iaitu isu dan halangan dalam mencapai kelestarian alam sekitar di Malaysia. Kajian ini menyoroti pentingnya kerjasama antara kerajaan, sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan alam sekitar. Ancaman terhadap hutan membawa risiko kepupusan spesies, memberi impak negatif pada ekonomi dan pendapatan negara melalui pelancongan. Kesedaran mengenai kesan serius penyerokan hutan seperti banjir dan tanah longsor penting bagi keselamatan masyarakat. Namun, perlu diambil perhatian bahawa kajian ini hanya melibatkan Malaysia sahaja. Kajian lanjutan tentang pemeliharaan habitat dan teknologi hijau adalah penting untuk memastikan kelangsungan hidup ekosistem. Mari kita bersama-sama ambil tindakan segera untuk melindungi kelestarian hutan Malaysia demi masa depan yang lestari. Terima kasih.